Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini saya dapat berada di sini dalam program TV Mandalika TV, di mana kita berada di tahun baru awal Januari, di mana pihak Muzium Negeri Terengganu telah melancarkan COE Calendar of Event sepanjang setahun aktiviti muzium dan juga pelancaran Plan Strategik 2021 hingga 2025 sepanjang 5 tahun. Aktiviti, perancangan, program yang dirancang secara teliti bagi menjadikan Muzium Negeri Terengganu muzium yang terbaik di Malaysia, insya-Allah, yang menjadi target lah kita, kerajaan negeri dan juga pihak muzium sendiri. Alhamdulillah, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak muzium yang sentiasa bergerak seiring dengan matlamat dan hala tuju Kerajaan Negeri Terengganu bagi memajukan Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Di mana dalam pelancongan Negeri Terengganu kami telah merancang Calendar of Event, perancangan aktiviti dan program sepanjang setahun yang kita rancang, dan kita mengharapkan supaya COVID-19 yang melanda negeri Terengganu, negara, bahkan seluruh dunia akan reda, dan dengan adanya vaksin yang insya-Allah pihak kerajaan telah mengeluarkan belanja yang besar berbilion ringgit untuk menyelesaikan isu COVID-19 ini. Mudah-mudahan tahun 2021 menjanjikan suatu yang lebih cemerlang untuk negeri Terengganu Darul Iman ini. Di mana perancangan yang dibuat di peringkat negeri, kita mengadakan aktiviti-aktiviti. Tujuannya adalah untuk menarik pelancong-pelancong daripada seluruh Malaysia. Alhamdulillah, sekarang ini fenomena yang sedang berlaku apabila hujung minggu sahaja begitu ramai sekali rakyat Malaysia datang ke Terengganu. Bukan sahaja hujung minggu, tapi hari-hari biasa juga telah satu fenomena yang berlaku. Kita melihat banyak kenderaan-kenderaan yang tidak sebagaimana dulu. Terengganu kalau peak time adalah waktu kerja, tapi sekarang ni pada sebelah petang, kalau pukul 6 sehingga malam, terutamanya di dataran drawbridge, sehingga pagi ramai lagi kelibat, orang ramai berada di sana. Dan tidak dilupakan juga fenomena ni sebenarnya berlaku di area sebelah sini, iaitulah di muzium. Kita ada Taman Tamadun Islam, dan di muzium sendiri ada satu projek baru yang kita laksanakan, iaitulah Kampung Budaya. Di mana Kampung Budaya ni adalah salah satu pemangkin baru yang telah diwujudkan oleh kerajaan negeri. Apa yang penting adalah sokongan daripada saudara sekalian. Ya, marilah ataupun datanglah ke muzium, dan di sana ada Kampung Budaya, dan di depan muzium kita ada Taman Tamadun Islam yang insya-Allah kita sentiasa membaik pulih dan akan jadikan Taman Tamadun Islam salah satu daripada projek ataupun program antara yang wajib mereka ataupun pelancong datang ke Terengganu. 3 serangkai ini iaitulah Taman Tamadun Islam, muzium yang mempunyai sejarah yang begitu banyak sekali yang berkait dengan negeri Terengganu, yang orang Terengganu sendiri kalau tak datang ke muzium, mereka tak boleh mendalami sejarah negeri Terengganu. Jadi saya menyeru kepada seluruh penduduk negeri Terengganu, datanglah ke muzium. Marilah melancong, kalau orang besuk Kemaman, datanglah ke sini. Begitu juga dengan Kampung Budaya, bagi mengenali kebudayaan negeri
Terengganu khususnya di daerah-daerah yang kita ada 8 daerah yang mempunyai kebudayaan mereka, kesenian yang tersendiri, dan juga taman-tamadun Islam yang ketamadunan seluruh dunia yang kita bawa di taman-tamadun Islam. Di mana tuan-tuan yang pelancong-pelancong yang saya muliakan, Terengganu alhamdulillah dari segi COVID-19 adalah negeri hijau lah, dan negeri yang antara yang selamat. Walaupun ada peningkatan, dan insya-Allah dengan kita jaga diri kita, kita jaga rakan kita, kita jaga siapa sahaja yang berada di sekitar kita dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan Jabatan Pelancongan sendiri telah melancarkan buku SOP yang kita memang jaga ketatlah SOP ini, kerana kita tahu pelancongan akan mati, muzium sendiri akan mati juga, dan semua aktiviti pelancongan dia akan mati apabila berlakunya COVID-19 yang kita tak boleh kawal. Sebab itulah menjadi faktor yang sangat penting untuk kita hadir ataupun untuk kita tarik orang ramai datang ke Terengganu, dan saya yakin mereka datang kerana negeri kita selamat untuk didatangi. InsyaAllah dari segi hospitality dan lain-lain, Terengganu telah membuktikan bahawa kita, rakyat kita adalah yang mesra, baik-baik orangnya, dan dikatakan negeri yang kalau perempuannya cantik-cantik, dan ramai orang datang ke Terengganu ingin melihat bukan sahaja pulau, pantai, Tasik Kenyir yang begitu indah, dan juga apa sahaja pembangunan yang kita buat untuk pelancongan ini, tapi dengan budaya yang menarik, orangnya baik-baik dan cantik-cantik dan menggamit kedatangan. Kalau mereka datang sekali, tentunya mereka ingin datang untuk kali yang kedua dan seterusnya. InsyaAllah bulan kita menyambut Tahun Baru Cina, saya yakin dengan kedatangan Tahun Baru Cina ni ramai orang akan menumpu lagi, lebih ramai lagi. Datanglah ke muzium tempat kita ni, dan bulan Mac, akhir bulan 2, insya-Allah pulau akan dibuka secara sepenuhnya. Maka saya yakin kehadiran orang ramai akan lebih ramai lagi lah mereka datang di sini. Dan saya selaku Exco Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Terengganu menyeru kepada seluruh penduduk Malaysia, dan insya-Allah kalau dibuka daripada seluruh dunia, datanglah bukan sahaja di Kuala Lumpur, di Pantai Barat, tapi Terengganu menjanjikan 1001 keindahan yang saudara semua tidak boleh lupa insya-Allah bila datang ke Terengganu ini. Sebenarnya pihak kerajaan negeri telah mengeluarkan satu garis panduan dari segi kebudayaan, kesenian, sukan dan juga pelancongan. Ke Terengganu kita dah mulakan pada pertengahan tahun lepas, tahun 2020. Sebenarnya garis panduan ini adalah bagi memberi panduan kepada pihak PBT, pihak berkuasa tempatan, bagi menggariskan keperluan-keperluan untuk mereka mengadakan satu kegiatan yang nak dilaksanakan di negeri Terengganu ni mestilah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan, dan itulah garis panduan yang diberikan. Alhamdulillah, ada orang yang menyangka bahawa garis panduan ni terlalu istilahnya syadik ni ketat lah. Maksudnya kalau datang ke Terengganu mesti tutup aurat, datang ke Terengganu tak boleh ada muzik, datang ke Terengganu macam ni. Alhamdulillah, bagi orang yang datang ke Terengganu, yang telah datang apabila garis panduan ini dilaksanakan, pada saya tidak menjadi satu halangan yang besar lah. Maksudnya tiada perubahan besar yang kita lakukan, tetapi apa yang kita pastikan supaya apa sahaja yang kita buat adalah berdasarkan kepada garis panduan yang berasaskan kepada apa yang kita nak, supaya apa saja aktiviti yang kita buat ni mestilah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah kalau ada apa-apa program yang tidak menempati syariat, lalu kita memberi nasihat kepada mereka. Contohnya bermula daripada awal tahun, malam ambang tahun baru sebagai contoh. Kita mengadakan operasi pergi ke tempat-tempat di hotel-hotel bajet dan seumpamanya. Jadi kita memastikan supaya tidak berlaku di mana orang duduk di rumah ataupun di hotel-hotel bajet, mereka ni tidak berkahwin, lelaki dan perempuan. Ini adalah perkara normal sebenarnya, kerana perkara ini adalah perkara yang menjadi satu keperluan supaya masyarakat menjadi masyarakat yang baiklah, dan saya yakin dengan perkara yang seumpama ni yang kita lakukan akan berjaya menarik orang ramai untuk datang negeri kita, bukan sahaja selamat, kurangnya COVID, bukan sahaja kita lihat keindahan pantai, tapi negeri kita juga kita berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang pasti, Terengganu ni adalah negeri yang kita, kalau kita sebut pun ataupun kita tak sebut perkara ni, negeri yang mempunyai makanan yang halal. Kalau kita pergi ke tempat orang, kita negara luar, kita kata di mana tempat halal. Adalah negara yang kita pergi nak cari sehingga 3-40 km, kita terpaksa naik kereta untuk cari makanan halal. Yang pastinya Terengganu adalah negeri yang halal 100%, kecuali ada tempat yang ramainya yang non-Muslim, yang masih sebenarnya kita benarkan mengikut agama mereka. Mereka boleh nak makan babi, mereka boleh nak minum arak dalam sekitar mereka, tidak menjadi halangan lah kepada kita. Jadi mereka dengan agama mereka yang kita benar. Misalnya program di Kampung Cina, kita adakan event tahunan untuk mereka sahaja, dan kita tak halang sebenarnya untuk non-Muslim. Inilah keterbukaan kita, walau bagaimanapun, oleh kerana untuk menjaga perkara yang boleh dan tak boleh. Alhamdulillah, dengan apa yang kita buat sekarang ni, kedatangan pelancong ramai. Kalau dulu orang kata dengan kita buat garis panduan ini, ramai orang tak nak datang ke Terengganu. Alhamdulillah, bila mereka datang, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, mereka datang dan balik dalam keadaan sangat gembira bila mereka datang ke Terengganu.